Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, sihatkan badan kita, kuatkan semangat, alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat, alhamdulillah. Tuan-tuan semua, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung surah Al-Buruj. Makna ayat yang keempat. Bermula ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhina hum mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Qutila ashabul ukhdud. Qutila bermakna lu'ina, dilaknat. Qutila celakalah. Qutila ashabul ukhdud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang keempat, celakalah kaum yang menggali parit. Qutila ashabul ukhdud, makna lu'ina, dilaknat mereka yang menggali parit untuk nak membunuh siapa? Membunuh orang-orang Islam. An-nari dhatil waqud, parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Ma tuqadu bihi dhati idhum an-nari dhatil waqud. Ini api yang disediakan, api yang disediakan oleh mereka. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya. Di dalam tafsir disebut idhum 'alaiha qu'ud ay haulaha, ketika mereka ashabul ukhdud ini, ketika mereka menyaksikan haulaha ala janibil ukhdud, mereka berada di sekeliling apa ni parit ini yang mereka gali. Alal karasi qu'udun, mereka berada duduk pada ketika itu di sekeliling lubang yang mereka gali itu, parit yang mereka gali. Mereka duduk di atas kerusi, mereka duduk di atas kerusi yang disediakan. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Ayat yang ketujuh,
sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman. Duduk tu dia buat apa? Mereka menyaksikan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina billahi min ta'dzibihim bi ilqa'i fin nar illam yarji'u an imanihim syuhudun hudurun. Mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang mukmin, orang yang beriman billahi, mereka yang beriman kepada Allah SWT, min ta'dzibihim, daripada azab yang mereka sediakan kepada orang-orang beriman, bi ilqa'i finnar, dengan melemparkan mereka itu ke dalam api, illam yarji'u an imanihim, sekiranya mereka tidak kembali kepada kepercayaan yang asal daripada mereka tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhudun makna hudurun, mereka hudur, mereka hadir. Ruya annallaha, diceritakan annallaha anjal mu'minina al-mulqin, diriwayatkan, diceritakan bahawa Allah SWT memberi pelepasan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman yang dilemparkan di dalam neraka itu. Maknanya Allah beri kejayaan kepada mereka. Bagaimana Allah SWT beri keselamatan kepada mereka? Biqabdi arwahihim qabla wuqu'ihim fiha, Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh-ruh mereka itu sebelum mereka sampai ke dalam api. Allah Ta'ala cabut dulu ruh mereka. Bila mereka nak kena dilempar dalam api, dalam perjalanan jatuh, sebelum mereka jatuh tu, Allah Ta'ala cabut dulu ruh supaya mereka tidak terseksa. Inilah orang panggil pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka yang beriman. Hebatnya iman mereka, tidak berganjak walaupun mereka diugut untuk dilempar dalam api, mereka tidak berganjak. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ayat yang ke-8. Dan mereka tidak marah, dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang itu beriman kepada Allah SWT yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Apa punca mereka ni marah sangat? Puncanya sebab mereka ni yang kafir ini marah kepada orang beriman ni sebab apa? Sebabnya ayyuminu billahil azizil hamid. Sebab orang beriman ni salah mereka di sisi pandangan mereka ashabul ukhdud ni ialah kerana mereka beriman pada Allah tu je, tak ada beza lain. Bezanya sebab mereka muslim, mereka beriman, mereka mukmin, tu je bezanya. Kalaulah mereka ni tidak mukmin, mereka tak marah. Ashabul ukhdud tak marah. Tapi ashabul ukhdud ni berdendam dengan mereka sebab apa? Sebab mereka Islam tu saja. Yang kita lihat orang Islam diseksa, dibunuh, dianiaya. Sebab apa? Sebab mereka Islam saja. Sebab itulah tuan-tuan semua, orang Islam ni bila berada di sebuah negara yang tidak Islam belum tentu selamat. Tetapi orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam, mereka akan selamat. Sebab orang Islam ini mereka akan jaga orang yang kafir selagi mana mereka bergelar kafir zimmi. Kafir zimmi ini ialah orang kafir yang berada di dalam sebuah negara Islam, yang membayar cukai kepala, yang tidak melawan, tidak mengkhianati pemerintah-pemerintah dalam sebuah negara Islam. Inilah orang kata hebatnya negara Islam berbanding negara yang dikendalikan oleh mereka yang tidak Islam. Orang Islam belum tentu selamat. Sebagaimana kita lihat
Ashabul Ukhdud ni yang tidak Islam. Mereka menyeksa orang-orang Islam, nak melemparkan dalam api, dalam parit yang mereka sediakan api. Salahnya ialah apa? Ayyuminu billahil azizul hamid. Kerana mereka itu beriman kepada Allah SWT yang maha berkuasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itulah yang Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Baginya Allah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala melihat apa yang terjadi. Jangan ingat Allah SWT tidak melihat. Allah SWT sentiasa melihat. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah SWT ini kita kena tahu bahawasanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dalam ayatul kursi kita selalu baca Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada baginya itu mengantuk dan tidur. Allah tidak makhluk. Allah itu khaliq. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak mengantuk seperti mana makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidur sebagaimana makhluk perlu kepada tidur. Maka bila Allah Ta'ala tidak mengantuk dan Allah Ta'ala tidak tidur, maka Allah SWT ini wallahu ala kulli syai'in syahid. Di atas setiap perkara yang berlaku atas muka dunia ini, Allah SWT menyaksikan. Ayat yang ke-10, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, thumma lam yatubu, mereka tak pernah taubat. Mereka ini ialah orang yang menimpa bencana, mengkhianati, mendera, menyeksa, membunuh orang-orang mukmin dan mukminat, dan mereka tidak pernah taubat. Kalau mereka taubat tak apa. Mereka tak pernah taubat. Thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kalau mereka tidak taubat, maka apa yang jadi? Falahum, maka bagi mereka itu azab jahannam, azab neraka jahannam. Mereka akan dikenakan azab di dalam neraka jahannam. Walahum azabul hariq. Lagi azab api yang membakar, kerana mereka tidak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kisah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni, kisah Sayyidina Hamzah yang membunuh Sayyidina Hamzah itu, bunuh pak saudara Nabi itu. Dia koyak dada, dia keluarkan hati Sayyidina Hamzah. Akhir sekali orang yang bunuh ni pergi jumpa dengan Nabi, pergi minta maaf dengan Nabi, nak masuk Islam. Nabi tahu dia ni bunuh. Bila dia buat pengakuan depan Nabi memaafkan dia. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, aku tak boleh lihat muka kamu. Aku teringat kepada pak saudara aku yang kamu bunuh dan apa perangan tersebut. Maka kamu duduk jauh-jauh dengan aku lah. Duduk jauh-jauh, jangan mari masuk dekat. Kerana Nabi SAW terlalu amat sedih dengan cara dia tu zalim. Tetapi Nabi maafkan dia. Sebab apa? Dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita yang mereka yang tidak taubat,
sedangkan mereka ni fatanul mu'minina wal mu'minat, telah telah mengkhianati, telah buat aniaya, telah membunuh orang mukmin, thumma lam yatubu, tetapi mereka tidak taubat, maka Allah Ta'ala beri ancaman kepada mereka, amaran, falahum azabu jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam akhirat nanti, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab api yang membakar, kerana mereka tidak taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada ceritanya untuk kaum Quraisy ataupun untuk Yahudi, untuk Nasrani dan sebagainya. Jadi peluang Allah Ta'ala bagi panjangnya umur mereka di atas muka dunia ni, supaya mereka ni boleh taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan keadaan orang kafir ni. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Taubat ayat 32, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam. Kok mana pun Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir ini, mereka dalam hati mereka ni Allah cerita bahawa mereka ini amat-amat ingin untuk nak memadamkan cahaya Allah, iaitu agama Allah atas muka dunia. Mereka tak suka kepada Islam. Allah Ta'ala dah gazet dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani selain daripada Islam ini, selain daripada orang mukmin, tidak akan meredai kamu. Ni kita kena percaya dengan janji-janji Allah. Jangan tidur dalam perut orang-orang yang tidak Islam. Sebab mereka ini tidak akan redha kepada kamu hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu jadi tunjuk di bawah telunjuk mereka, ikut telunjuk mereka. Kamu ikut agama mereka, kamu jadi Yahudi Nasrani juga, baru mereka redha. Kamu jadi kafir juga, baru kamu diredai oleh mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 32 ni, Allah SWT menyebut yuriduna ay yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan agama Allah dengan mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Sedangkan Allah tidak menghendaki, Allah Ta'ala tak izin, Allah tak bagi. Wa ya'ballahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun, melainkan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir tidak suka akan yang demikian. Allah Ta'ala akan jaga agama Islam ni. Akan jaga kokok mana pun, Allah akan jaga. Allah SWT tidak akan biarkan Islam ini terhapus atas muka dunia ni sampailah hari kiamat. Islam ini akan orang panggil akan bersinar cahayanya di atas muka dunia ni. Ini janji Allah SWT. Bila kita takbir raya, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah. Walau karihal musyrikun, tu di ujung tu dia ada walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir ni, orang musyrik ini benci kepada Islam, Allah Ta'ala akan bantu, akan bantu penolong agama Allah SWT. Ini janji Allah SWT. Cerita yang pada ayat yang seterusnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang demikian itu ialah kemenangan yang besar bagi orang yang beriman. Bukan setakat iman saja, mesti beramal soleh. Bagi mereka janji Allah ni Allah janji, lahum jannat, bagi mereka Allah akan letakkan di dalam syurga
tajri min tahtihal anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana Allah buat cantik, hebatnya hebatnya syurga, hebatnya sungai boleh berada di bawah syurga tu. Bagaimana kita pun tak ada dengan fikiran kita nak imajinasi, nak buat khayalan, tak nampak tu hebatnya syurga ini. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dzalikal fawzul kabir, demikian itulah kemenangan yang besar. Inna batsha rabbika lasyadid. Ayat yang ke-12 lain pula ceritanya. Inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang kufur engkar itu amatlah berat. Azab Tuhan kamu wahai Muhammad kepada orang yang kufur engkar pada perintah Allah la syadid, sesungguhnya amatlah berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah Allah, huwa dialah Allah, yubdi'u wa yu'id, dialah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya. Daripada makhluk tidak ada, Allah cipta jadi ada. Wa yu'id, dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengembalikan. Kalau dia cipta daripada tidak ada kepada ada, dan dialah yang mengembalikan makhluk itu di akhirat nanti. Sesudah makhluk itu mati, maka dikembalikan di akhirat. Wa huwal ghafurul wadud, ayat yang ke-14. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Dzul arsyil majid, Allah lah Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya. Fa'alul lima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala ni fa'al ni amat-amat berkuasa. Fa'alul lima yurid, yang amat-amat berkuasa melakukan segala yang dikehendaki oleh Allah. Amat-amat berkuasa, fa'al. Allah Ta'ala akan buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah akan buat. Bila Allah janji, Allah tidak menyalahi janji. Allah Ta'ala janji apa dia? Inna batsha rabbika lasyadid. Bila Allah nak bagi azab, bagi seksa, lasyadid, amat teruk, amat dahsyat. Janji-janji Allah tadi yang kita lihat bagi orang beriman tadi, lahum jannat, bagi mereka itu Allah nak bagi syurga. Bila Allah kehendaki, bila Allah janji, dia akan buat. Fa'adul lima yurid. Ayat yang ke-17. Hal ataka hadithul junud, cerita lain pula Allah tanya Nabi Muhammad, hal ataka hadithul junud, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Fir'aun wa Thamud, ayat 18. Fir'aun wa Thamud, mereka itu ialah kaum Fir'aun dan Thamud, iaitu kaum Nabi Saleh. Balil ladzina kafaru fi takdzib, kaummu wahai Muhammad bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Kaum-kaum yang terdahulu Allah SWT binasakan. Antara contohnya dalam ayat 18, pengikut-pengikut Fir'aun, tentera-tentera Fir'aun dan kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh ni dia sembelih unta. Dia sembelih unta. Unta tu mukjizat Nabi Saleh. Jadi Nabi Saleh dah cerita dah, kita dengar dah cerita dulu, cerita Nabi Saleh ni. Nabi Saleh kata jangan bunuh, jangan ganggu, bagi dia minum air hari ni, esok kamu minum, hari ni telaga kamu guna, esok dia guna pula. Unta ni bagi, jangan kacau dia.
balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan kaum Nabi Muhammad sendiri ni juga kafaru. Mereka ni ada yang kafir. Mereka ni ada yang kafir. Orang yang kafir terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Kena ingat wallah, sedangkan Allah itu min waraihim, dari belakang mereka itu melingkungi mereka dengan muhit. Muhit makna melingkungi mereka dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makna apa dia? Allah berkuasa untuk menghancurkan dan membinasakan mereka kerana semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah menghiburkan Nabi Muhammad ini dengan memberi keyakinan pada Nabi Muhammad agar tidak bersedih jika mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, malah mereka terus-menerus menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi khabar gembira, jangan bersedih Muhammad, jangan bersedih, wallahu min waraihim muhit. Allah Taala dari belakang mereka itu Allah melingkungi mereka. Maknanya jangan bimbang Muhammad, jangan bimbang. Allah Taala jaga belaka. Mereka nak buat kamu ke, Allah Ta'ala akan selamat. Jangan bimbang. Wallahu min waraih muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka itu bukanlah syair dan sihir. Orang kafir ni dia menuduh Nabi ni sebagai sahir. Sahir, tukar sihir. Ini disebut juga dalam Al-Quranul Karim. Mereka kata Nabi ni tukar sihir, Nabi ni tukar syair. Itu disebut dalam Quran. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan ialah Al-Quran yang kamu duk cerita, kamu duk baca, kamu duk sampaikan Muhammad itu Allah Ta'ala buat pengakuan ni. Itu bukan syair, itu bukan sihir. Hak kamu duduk sampaikan kepada mereka itu ialah bal huwa Qur'anun majid. Bahkan itu adalah Al-Quran yang tinggi kemuliaannya. Yang tertinggi kemuliaannya. Quran majid ni kita panggil Quran yang mana Quran ini tinggi kemuliaannya, makna majid. Majid tu makna tinggi kemuliaannya. Fi lawhim mahfuz. Mana Quran ni Allah Subhanahu taala lagi terpelihara dengan baik, dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat simpanan Al-Quranul Karim. Lauh Mahfuz ni ialah suatu tempat yang tertinggi sebagai tempat penyimpanan kitabnya. Ia adalah suatu perkara sam'iyat yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Dia panggil sam'iyat ni makna kita kena dengar dan kita kena percaya. Dengar, kita dengar. Lauh Mahfuz ni fi lauhin huwa fil hawa fawqa as-sama'is sabi'ah. Lauh ni ialah iaitu ianya fil hawa, di atas, di udara atas, fauqas sama'is sabi'ah, di atas sana. Di atas sana duduk tempatnya lauh mahfuz ni, dianya berada di atas langit yang ketujuh lagi. Lauh mahfuz. Mahfuz, fi lauhim mahfuz, iaitu ianya mahfuz ni mana ia dijaga. Lauh mahfuz ni mana satu tempat. Lauh ni mana lauh, iaitu ialah istilah kepada lauh itu ialah fil hawa fawqas sama'is sabi'ah, duduknya di atas daripada langit yang ketujuh. Mahfuz maknanya dijaga. Mahfuz maknanya dijaga minasyayatin, dijaga daripada syaitan-syaitan yang ingin memasuki tempat ini, tak boleh. Wa min taghyir syai'in minhu,
Dan daripada perubahan, tak ada orang yang berkuasa nak boleh ubah Quran ni. Allah Taala mahfuz, Allah jaga. Keluasan dia besar, dia Lauh Mahfuz ni keluasan dia bainas samai wal ard. Tuluhu ma bainas samai wal ard, panjangnya antara langit dengan bumi ni panjang, tak boleh nak hitung. Wa irduhu ma bainal masyriq wal maghrib, daripada timur ke barat. Wa huwa min durratin bayda. Dan lauh ni kita panggil lauh tadi, Lauh Mahfuz tadi tu, ianya dibuat daripada permata-permata yang putih. Wa huwa min durratin bayda, Allah Ta'ala buat daripada permata-permata yang putih. Ciptaan dia Allah Ta'ala bina daripada permata-permata yang putih. Baik, kita lihat lagi di bawah ni. Tuluhu ma bainas samai wal ard ila akhirih, ay wa huwa an yaminil arsy, iaitu duduknya di sebelah kanan arasy. Duduk sebelah kanan arasy, Lauh Mahfuz ni duduk di sebelah kanan arasy. Maktubun fi sadrihi, dan ditulis di dadanya, di dada Lauh Mahfuz itu, disebutnya fi sadrihi, la ilaha illallah wahdah. Ditulis di dadanya Lauh Mahfuz itu dengan kalimah, di dadanya ada termaktub, ada ditulis la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa satu. Dia satu, hanya Tuhan. Dinuhu al-Islam wa Muhammad abduhu wa rasuluh. Agamanya adalah Islam. Agamanya adalah Islam. Agama yang diiktiraf oleh Allah itu adalah Islam. Wa Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Faman amana billah wa saddaqa biwa'dihi wattaba'a rusulahu adkhalahu jannatahu. Dan ditulis juga, maka barang siapa yang beriman dengan Allah dan membenarkan dengan janji-janji Allah, kita benarkan, kita membenarkan dengan hati kita. Wattaba'a rusulahu, dan mereka yang mengikuti langkah-langkah ajaran rasul-rasulnya, adkhalahu al-jannah, adkhalahu jannatahu, Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam syurganya. Qauluhu wa huwa min durratin bayda, maka dah ada lagi pendapat yang kata tadi, iaitu Lauh Mahfuz ini iaitu permata-permata yang putih, diciptakan daripada permata-permata putih. Wa hafatahu ad-durru wal yaqut, tepian-tepian dia itu, tanah-tanah dia itu, tepi-tepi dia itu daripada permata-permata yang nama dia ad-durrah wal yaqut. Itu dia. Qalamuhu an-nur, qalamnya itu cahaya. Wa kitabatuhu nurun ma'qudun bil arsy, dan kitabatuhu, catatannya itu adalah cahaya. Allah Ta'ala jadikan Lauh Mahfuz ini ma'qudun bil arsy, yang digantung di arasy. Jadi itu dah ceritanya lebih kurangnya ada dalam Hasyiah Sawi. Hasyiah Sawi syarah kepada Tafsir Jalalain berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Maknanya kita kena faham bahawasanya Lauh Mahfuz ini tempat penyimpanan Al-Quran. Allah Ta'ala simpan dia di atas langit yang ketujuh, itu nama Lauh Mahfuz. Jadi tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran ini selamanya 23 tahun. 23 tahun secara kasarnya. Kalau secara terperincinya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Allah Ta'ala hantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berperingkat-peringkat melalui Jibril AS, menghantar wahyu kepada Nabi kita selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah lamanya.
Jadi tuan-tuan semua, itu dah lebih kurangnya cerita yang kita belajar dalam surah Al-Buruj. Mudah-mudahan kita beriman dengan surah Al-Buruj dan surah-surah lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah esok pagi kita akan belajar surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Insyiqaq, iaitu surah yang membawa makna terbelah. Al-Insyiqaq maknanya terbelah. InsyaAllah kita sambung pada pagi esok insyaAllah. Jadi ambo rasa sekadar itu dulu. Ambo ucap terima kasih semua yang hadirat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini Allah Ta'ala mengira amal soleh. InsyaAllah pada pagi ini kita melakukan amal soleh yang terbaik, iaitu kita belajar Quran. Jadi tuan-tuan semua, sekadar itu dulu untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada ambo sebagai makhluk yang lemah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan nusratul asri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.